uh, pergi ke Villa Sentosa, iaitu Villa Sentosa ni adalah sebenarnya satu rumah. Tapi rumah itu akan menggambarkan cara budaya dan tradisional orang Melayu hidup dekat satu rumah yang macam mana. So itu dinamakan sebagai Villa Sentosa. So everyone should go there also. And yang ketujuh, kita kena pergi sungai, kita kena ikut satu boat, iaitu Sungai Melaka. Ada satu river cruise yang akan membawa kita ke seluruh sungai itu untuk kita tengok. And tempat yang ke-8, kita boleh terokai Malacca, Kupu-Kupu and Reptilia, iaitu sebenarnya mini zoo, iaitu tetapi untuk kupu-kupu and reptilia. Jika terdapat orang yang memang minat dekat butterfly and a lot of things, reptilia, and kita memang boleh pergi tengok. And memang saya cakap tempat tu memang menarik. And ke-9, kita pergi ke Museum Warisan Baba dan Nyonya. I rasa semua orang tahu Baba dan Nyonya tu sebenarnya campuran Cina Melayu yang berhidup. Tapi jika kita tengok kan, diorang punya traditional dan cara budaya hidup diorang memang lain. So jika kita dapat tahu seorang punya cara budaya dan traditional, itu adalah satu kelebihan kita tahu. So I rasa tempat tu pun boleh kita pergi berkunjung. And tempat yang ke-10, I rasa memang budak-budak kecil dan kanak-kanak memang semua suka tempat ni, iaitu Zoo Melaka. So kita kena pergi kat sana juga. That is wonderful place sebab kita boleh tengok setiap haiwan and a lot of things. And kita kena pergi ke Taman Mini Malaysia and Mini Malaysia Asian, iaitu cultural ataupun dikenali sebagai cultural park, and we have to go there. And the last one, iaitu memang benda ni unik dan memang best, iaitu Benteng Afamosa. Benteng Afamosa ni adalah memang sisa architecture yang paling lama, sisa architecture yang buat oleh Eropah, tapi yang paling lama di Asia, iaitu Benteng Afamosa. So yang itu memang kan kita semua tahu masa Portugis tu dia datang, and masa tu semua dia orang buat tu. So benteng tu memang lama. So 12 tempat ini adalah memang tempat yang bersejarah and tempat yang sangat menarik untuk semua orang untuk berkunjung. So I rasa Melaka is one of the good place to visit. Sebab zaman ni zaman PKP, so kita tak boleh nak berkunjung ke abroad and other countries and overseas. So of course, lepas PKP dah habis, and I rasa semua penduduk boleh pergi ke Melaka untuk berkunjung dan tengok macam mana dan keunikan dan kelestarian yang terdapat di Melaka. Itu sahaja untuk video hari ini, dan terima kasih. Okay, ini saya akan review pasal PD yang terletak di Negeri Sembilan. Okay, PD ni PD ni dia percutian yang terbaik di tepi pantai. Macam kalau masa cuti tu bolehlah bawa satu keluarga pergi PD. Dan PD ni ada 10 tempat menarik yang boleh dikunjungi. Okay, tempat menarik kat PD tu, yang pertama Pulau Burung. Okay, Pulau Burung ni dia ada dekat Negeri Sembilan. Dan kalau kita jalan-jalan tepi laut tu, kita boleh menikmati pemandangan yang cantik. Sebab Pulau Burung ni, sebab kita akan lihat burung-burung yang cantik, burung yang lalu lalang macam tu. Dan Pulau Burung ni dia dikategorikan sebagai hutan paya laut, dan ada pelbagai jenis tumbuhan seperti pokok bakau kurap,
Yang kedua, bakau minyak dan api-api putih. Okey, dan banyak lagi flora yang ada ke sana. Okey, PD ni ada dari tempat kedua yang best. Yang menarik pasal PD ni ialah kita boleh pergi ke kompleks Baitul Hilal. Okey. Kompleks ni macam merupakan balai cerap yang terletak di sebelah Rizal yang popular lah, yang bernama Kiana Beach Resort. Okey, terbentuk wujud kompleks ni pada mulanya ia didirikan sebagai tempat penyelidikan astronomi. Lepas tu ia dibuka kepada orang-orang awam lah untuk mempromosikan mempromosikan PD ni untuk kepada orang luar ke sana untuk datang untuk bercuti kat Pulau PD, Pulau Port Dickson tu. Okey. Okey, dan tempat yang paling ramai orang suka pergi iaitu Port Dickson Sunset Cruise. Okey. Okey. Port Dickson Sunset Cruise ni dia rumah atas air. Dia sejenis boat. Okey. Dia boat ni kita boleh merasa macam mana kita duduk kita tinggal rumah di atas air. Okey. Macam tu. Okey. Tempat seterusnya yang menarik ialah rumah api. Rumah api Tanjung Tuan ni dia memang dah lama ada dekat video dekat Negeri Sembilan. Okey, rumah api ni dia merupakan sebuah mercu tanda popular yang menjadi tumpuan pelancong luar untuk datang bercuti ke PD. Okey. Rumah api ni macam kita anggapkan macam rumah api memang dah ada, yang memang dah wujud pada abad yang ke-16. Lepas tu pada zaman Portugis, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, lokasi yang saya akan bincangkan adalah tempat bernama Tasik Kenyir. Apa yang unik pasal Tasik Kenyir ini, anda akan tanya? Baiklah, Tasik Kenyir ni dia antara tasik yang terletak di Asia Tenggara yang bukannya dibuat secara semula jadi, tapi dibuat oleh manusia sendiri. Tapi anda akan fikir, macam mana manusia boleh buat tasik kan? Pada asalnya, tasik ni dia merupakan sungai saja, sungai yang mengalir banyak arah di negeri Terengganu. Dan kawasan tu juga ada beberapa penempatan orang asli dan orang Melayu, semuanya ada. Tetapi semua penduduk ni diarahkan untuk berpindah ke pekan yang berhampiran atas sebab faktor-faktor tertentu. Pertama sekali, ketika tahun 1950-60-an macam tu, pihak kerajaan negeri Terengganu mengatakan bahawa mereka perlu membuat satu projek untuk meningkatkan pengeluaran tenaga elektrik untuk penggunaan penduduk. Tetapi kalau mereka nak membina macam tenaga elektrik yang biasa konvensional tu, mereka boleh, tapi akan membebankan penduduk mereka dan juga kosnya sangat tinggi. Jadi mereka cuba fikirkan dan mendapat idea untuk membanjirkan satu wilayah bagi menjanakan tenaga elektrik secara menggunakan air, penjana air. Jadi pihak kerajaan memerintahkan penduduk di kawasan Tasik Kenyir itu untuk berpindah ke pekan yang terdekat. Tapi pihak kerajaan akan cuba membantu dan memberi pampasan untuk menampung kerugian mereka. Kenapa mereka menampungkannya? Sebab penduduk di sana tu dulu dia bergantung kepada alam sekitar untuk mereka punya kehidupan. Mereka tidak sangat bergantung pada perniagaan semua sebab
Lokasi mereka dengan pekan yang terdekat pun ambil masa hampir 3 hari. Lepas tu mereka punya tanah tu sangat subur untuk pertanian tanaman padi yang semua itu. Jadi mereka punya ekonomi memang bergantung kepada sara hidup lah. Okey, itu introduction untuk mereka punya kisah belakang lah untuk Tasik Kenyir ini. Baiklah, apa kaitannya dengan pelancongan? Okey, Tasik Kenyir ni walaupun dia dibuat secara dibuat oleh manusia lah, bukannya semula jadi. Memang betul. Kalau anda pergi sana pun anda boleh nampak banyak sangat pokok yang sudah mati, dahan dia masih ada duduk situ kat tengah-tengah sungai. Maksudnya tempat tu macam baru je banjir kan. Lepas tu kalau anda terus datang situ, pandangan pertama anda lihat akan macam boring lah, semua nampak membosankan, tak ada apa-apa menarik. Ya, kalau pandangan pertama. Tetapi Tasik ni ada beberapa benda yang menarik, yang boleh meningkatkan ekonomi penduduk. Antaranya, pertama sekali, Tasik ni, dia bukannya duduk kat tengah-tengah bandar. Tak, dia duduk dekat kawasan perhutanan. Kawasan yang memang jarang manusia nak cuba lalu situ. Jadi, jikalau kawasan yang tidak ada banyak gangguan manusia atau pembangunan, maka alam sekitar di situ terjaga juga. Jadi, walaupun kawasan tu dia dah dibanjirkan, dah ada air, tetapi tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitarnya itu tidak terganggu. Hanya kawasan yang rendah saja yang dibanjirkan. Kemudian bila ia sudah penuh dengan air itu, maka bilangan dan jumlah ikan pun meningkat. Jadi beberapa penduduk yang ada dekat sana tu, mereka boleh bergantung hidup kepada sumber alam yang masih ada itu untuk nampung diri. Dan bukan itu saja, malah Tasik ni juga ditarik perhatian para penduduk yang lain atau pelancong yang datang untuk menikmati aktiviti menangkap ikan lah.